Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Boleh. Saya muliakan lagi saya kasihi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Juga kepada Fadil Ustaz Zuhair Abdullah, Mudir Ma'had Tahfiz Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu Matis, dan seluruh staf Matis, dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dapat kita menyambung bacaan kitab Is'a Tariqal Munir fi syarhi qasidati Isma' wa la taghtarir, karangan Al-Imam Ma'ul Ainain rahimahullahu taala. Dan kita sudah masuk pada bait yang seterusnya, menyambung kembali bacaan dan juga perbahasan yang lepas berkenaan dengan at-tafakkur. Karena pada minggu yang lalu kita dah bincang berkenaan dengan az-zikr, dan pada hari ini kita akan bincang berkenaan dengan at-tafakkur. Kata musannif rahimahullahu taala, والذكر والفكر واعتزال من غفل عن ربه واقتراب عن ربه واقتراب من بذين رأي. Jalan menuju kepada Allah yang pertama adalah melazimi zikrullah dan berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah bincang pada minggu yang lalu berkenaan dengan az-zikr, iaitu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Sayyidina Al-Imam Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu dan selainnya di kalangan ulama, seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Atha ibn Abi Rabah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, majalisu zikri majalisu ilmi al-halali wal harami, kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankihu وتطلق وتحج وأشباه ذلك أو أشباه هذا، فإن جميع ذلك ينقل العبد من الغفلة إلى ذكر الله وطاعته. Kata Al-Imam Atha radhiyallahu ta'ala anhu, majlis zikir adalah majlis halal dan haram, iaitu bagaimana membeli, bagaimana menjual, bagaimana salat, bagaimana melakukan puasa, bagaimana berkahwin, bagaimana untuk mentalakkan, dan bagaimana untuk menunaikan haji dan seumpamanya. Karena keseluruhan ilmu halal dan haram ini yang qulul abdu minal ghaflati ila zikrillahi wa ta'atih. Nah, ini memindahkan hamba daripada ghaflah, kelalaian, kepada zikrullah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan Al-Imam Ash-Shibli Al-Imam Atha radhiyallahu taala anhu bahawa majlis zikir yang dimaksudkan adalah majlis bacaan kitab halal dan haram, iaitu kitab fiqh. Ini majlis fiqh. Karena itu kalaulah kita bincang tentang zikir ini secara khusus, maka perlu kepada kitab yang pelbagai jilid dan banyak yang perlu dibahaskan oleh para ulama. Atau hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, majlis zikir adalah majlis untuk seorang tadi mengenal Allah Subhanahu wa taala, intiqal daripada ghaflah, berpindah daripada ghaflah kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang paling mudah bagi anwa' az-zikr? Zikir yang paling mudah kata para ulama adalah zikrul lisan, yakni menggunakan lidah bersama dengan hudurul qalbi, waqtan ma, pada waktu bila-bila sekalipun. Dan yang tertinggi bagi zikir adalah istighraq
jami'il awqati fi dzikri 'ala al-wajhi al-madhkur ma'a adami huduri siwa 'ala al-qalbi. Dan zikir yang tertinggi adalah tenggelam di dalam seluruh waktunya dengan zikrullah. Dengan hudurul qalbi, dengan hadirnya hati, tanpa menghadirkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Maka ini disebut sebagai istighraq jami'il awqati fi dzikri. Maksud tenggelam dan digunakan seluruh waktunya untuk zikrullah. Ya, ini yang paling tinggi pada kedudukan zikrullah. Dan kemudian pada hari ini kita akan masuk perbincangan berkenaan dengan fikr. Apa itu fikr? Karena dalam bait yang ketiga ini wadzikri wal fikri wa'tizali man ghafala an rabbih wa iqtirabi man bidzaini ra'i. Dan hari ini perbincangan kita berkenaan dengan al-fikr. Fikir ataupun tafakkur asalnya adalah i'malul qatir fi syai'. Yani kita menggunakan fikiran kita ini pada sesuatu. Lintasan kita ini digunakan ataupun perjalanan lintasan hati kita tadi pada sesuatu perkara. Maka dipanggil fikr. Atau dalam bahasa yang digunakan oleh para ulama mantik, al-fikru ini maknanya berbeza dengan khayal, at-takhayyul. Yani a'malul fikri ataupun a'mal az-zihn fi al-mahsusat berbeza dengan fi al-ma'nawiyat. Jadi kalau kita menggunakan zihin kita ini pada ataupun akal fikiran kita ini pada perkara yang mahsus. Ini perkara yang kita nampak depan panca indera mata kita, maka ini dipanggil takhayyul. Khayal dipanggil. Manakala fikru pula adalah kita menggunakan zihin kita untuk berfikir dengan perkara yang maknawiyat. Ini perkara-perkara makna. Ini dipanggil al-fikru. Dan fikru juga disebut taraddudul qalbi fi dzalika syai'. Dan tafakkur, fikir, ini dipuji di dalam syarak. Karena disebut di dalam satu ucapan, tafakkaru fi ala'illah, wala tafakkaru fillah. Ini dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Shaykh Ibn Hibban dan juga Al-Imam At-Tabrani fil Awsat dan juga Al-Imam Ibn Adi fil Kamil dan Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Syu'abil Iman, hadis daripada Sayyidina Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Katanya tafakkaru fi ala'illahi wala tafakkaru fi khalqillah atau wala tafakkaru fillah. Maksudnya berfikirlah kamu fi ala'illah, ay fi ni'amillahi ta'ala. Yang berfikir tentang nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan. Wala tafakkaru fillah. Dan jangan berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Tidak boleh kita fikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala suci daripada segala sifat yang boleh untuk digambarkan. Karena itu فلذلك أخبر عن عباده الصالحين بأنهم يتفكروا في خلق السماوات والأرض وما أبدع الله فيهما من عجائب مصنوعاته وغرائب مبتدعاته ليدلهم ذلك على كمال قدرة الصانع سبحانه وتعالى. Itu disebutkan bahawa hamba-hambanya yang saleh, mereka ini berfikir, menggunakan fikiran mereka tadi pada khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi. Dan kejadian yang indah yang Allah Ta'ala jadikan ini adalah menjadi tempat tumpuan fikiran mereka untuk menghadirkan perasaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi al-fikru ini dipuji dalam syarak, dan al-fikru yang dituntut bagi kita adalah berfikir tentang ala'illah, tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan, yang nanti kita akan sebutkan ada beberapa jenis fikir yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan pada fikir tersebut. Baik. Apa kelebihan tafakkur? Disebut oleh Nabi SAW. Bainama rajulun mustalqin ala firashih.
idh rafa'a ra'sahu fanadhara ila an-nujum wa ila as-sama'i faqala. Sedang seorang lelaki berbaring di atas katilnya. Mungkin sedang hampir mati. Dan kemudian dia mendongakkan kepalanya melihat ke arah bintang-bintang dan juga ke langit. Kemudian dia menyebut asyhadu anna laka rabban wa khaliqa. Saya bersaksi bahawa bagimu ini ada penciptanya, ada Tuhan. Maka Allahumma ghfirli, maka ya Allah ampunkan aku. Fanazarallahu ilaihi faghafaralah. Maka Allah memandang dengan pandangannya tersebut, maka Allah mengampunkan dosanya. Maka ini maknanya dengan sebab tafakkur, dengan sebab dia berfikir tentang ala illah, tentang ketika dia melihat nujum, bintang, dan juga dia melihat dengan bumi dan juga alam ini dan samawat, maka terfikir pada waktu tersebut dengan kejadian yang indah ini pasti adanya Tuhan yang menjadikan, maka Allah Ta'ala mengampunkan dia pada ketika tersebut. Jadi ini kelebihan tafakkur. Disebabkan tafakkur tadi, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak ada ibadah seperti tafakkur, kata Nabi SAW. Walaupun pada maknanya sahih disebut la ibadata kat tafakkur. Tidak ada ibadah seperti tafakkur. Karena itu dalam hadis disebut oleh baginda Nabi SAW, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan kamu melebihkan aku, kata Nabi SAW, daripada Sayyidina Yunus ibnu Matta. Maksud, jangan kamu membandingkan aku dengan Sayyidina Yunus ibnu Matta. Baik, maksud perbandingan begini, apa maksud Nabi SAW? Sebab ada sebahagian di kalangan musyrikin pada waktu tersebut bergaduh dengan golongan muslimin, sehingga mereka mengatakan bahawa dibezakan di antara baginda Rasul SAW dengan Sayyidina Yunus. Sayyidina Yunus ini berada di dalam perutnya ikan Nun dan kemudian berada di dalam lautan yang dalam. Manakala Nabi kita Muhammad SAW dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit yang ketujuh dan ke Sidratil Muntaha. Maka bila mana berlaku perbincangan tersebut, baginda Nabi kita Muhammad SAW ingin menegur dengan mengatakan, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan kamu melebihkan, jangan kamu membandingkan di antara aku dengan Sayyidina Yunus ibnu Matta, yang dengan kedudukan tersebut kamu bandingkan. Yang aku diangkat oleh Allah ke langit, manakala dia pula ke dalam lautan, di dalam perutnya ikan Nun, maka kamu bandingkan dan bezakan di antara kedua tersebut. Ini yang tidak dibenarkan. Karena apa? Karena ini termasuk dalam tangqis, yakni mengurangkan kedudukan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tetapi kita jelas bahawa setiap para nabi ini ada kedudukannya. Tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din, faddalna ba'dahum ala ba'din. Setiap nabi itu ada yang kami lebihkan salah satu di antara mereka dengan yang lain. Nabi kita Muhammad SAW adalah sebaik-baik nabi dan sebaik-baik makhluk yang Allah Ta'ala jadikan. Dan baginda Rasul SAW adalah sayyidu waladi Adam. Dan baginda Nabi adalah ketua kepada seluruh anak Adam ini. Maka sudah tentu kedudukan Nabi lebih tinggi daripada para anbiya yang lain. Cuma di sini maksud yang disebutkan oleh Nabi, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, yaitu dengan jangan sampai kamu merendahkan Sayyidina Yunus. Baik, apa yang menyebabkan Sayyidina Yunus alaihi salam ditinggikan kedudukannya oleh Allah Ta'ala? Fa innahu kana yarfa'u lahu kulla yawmin atau yurfa'u lahu kulla yawmin mithla amali ahli al-ardi. Diangkat Sayyidina Yunus alaihi salam ini pada setiap hari seumpama amalannya ahli bumi. Dan kata para ulama, ini kerana ada satu amalan Sayyidina Yunus alaihi salam yang beliau sering lakukan, iaitu at-tafakkur. Sayyidina Yunus sering bertafakkur. Maka amalan ini amalan yang menyamai amalan ahli bumi pada ketika tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan la ibadata kat tafakkur. Tidak ada ibadah kat tafakkur. Kenapa tidak ada ibadah kat tafakkur? Sebagian ulama membezakan, mengatakan bahawa tafakkur ini membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala ibadah membawa seorang tadi kepada thawab ketika mana melakukan ibadah kepada Allah.
Tafakkur membawa hamba tadi kepada Allah. Ibadah kadang-kadang menyebabkan hamba tadi melihat kepada pahala terlebih dahulu sebelum sampai kepada Allah. Maka ini yang membezakan antara tafakkur dengan ibadah yang dilakukan hanya semata-mata melihat kepada selain daripada Allah, iaitu pahala yang akan dia peroleh. Jadi kelebihan Nabi Allah Yunus AS diceritakan bahawa beliau orang yang sering menggunakan fikirannya untuk berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala pernah menyebutkan bahawa Allah taala menyukai untuk hamba tadi berzikir kepada Allah. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala menyukakan hamba tadi dengan zikir, maka disukakan juga kepada hamba tersebut kepada fikir. Cuma fikir yang bagaimana? Fikir kepada alaillah, kepada sunatillah, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zikir, zikrullah. Untuk kita zikir, maka kita disuruh berzikir kepada Allah. Terus zikrullah. Tetapi pada fikir, fikru fi alaillah. Berfikir tentang kelebihan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, bukan berfikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebut oleh baginda Nabi, tafakkaru fil qalqi wa la tafakkaru fil qaliqi. Tafakkurlah kamu kepada al-qalq, kepada hamba dan makhluk, dan jangan kamu berfikir fil qaliqi, pada Tuhan yang menjadikan makhluk tersebut. Itu disebut dalam hadis, dalam satu ucapan disebutkan, dan katanya ini juga disebutkan bahawa ini dari segi riwayah kata para ulama bahawa ini bukan hadis, tapi di sisi para ahlullah ini adalah sahih di sisi mereka dengan maksud man arafa nafsahu arafa rabbah. Sesiapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Allah. Baik, macam mana dia kenal Allah Ta'ala sedang Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat seperti makhluk? Maka kata ulama, sesiapa yang mengenal dirinya lemah, maka dia mengenal Allah Ta'ala Maha berkuasa. Siapa yang kenal bahawa dirinya baharu, maka dia mengenal bahawa Allah Ta'ala itu sedia kala, qidam. Siapa yang mengenal bahawa dirinya memerlukan, maka dia mengenal bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada makhluk. Hadis ini, perkataan ini laisa bithabit, kata Imam Nawawi, ini bukan hadis Nabi SAW, tetapi disebutkan oleh sebahagian para ulama bahawa Al-Imam Muhyiddin Ibn Al-Arabi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa hadis ini walaupun tidak sahih pada tariq ar-riwayah, tetapi sahih di sisi kami, kata beliau, min tariqil kashfi, pada jalan kasyaf. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah satu tulisan yang sangat menarik, yang kitab beliau Al-Qawlul Ashbah fi hadithi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ada kitab tersebut. Nah, ini dan kitab ni ada diletakkan bersama di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Nah, dan kitab tu disebutkan Al-Qawlul Ashbah fi hadithi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dibahaskan hadis ini terperinci oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Tamam. Dan kerana disebutkan dalam kitab Adabiddin wa Dunya, karangan Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan bahawa Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu telah bertanya kepada baginda Nabi SAW, man a'rafan nas bi rabbih, sesiapa yang paling alim pada manusia tentang Tuhannya? Qala a'rafuhum bi nafsih. Nah, a'rafuhum bi nafsih, yang lebih mengenal Allah, yang mengenal dirinya sendiri, maka inilah orang yang mengenal Allah Ta'ala. Maknanya apa dia? Mengenal bahawa dirinya dalam kekurangan, mengenal bahawa dirinya ini memerlukan kepada Allah, mengenal bahawa dirinya ini penuh dengan sifat hudus. Nah, maka dia akan mengenal bahawa Allah Ta'ala berbeza dengan apa yang ada pada dirinya pada ketika tersebut. Allah tidak bersifat dengan tempat, Allah tidak bersifat dengan mula, Allah tidak bersifat dengan baharu, Allah tidak bersifat dengan lemah, Allah tidak bersifat dengan dipaksa. Maka dia faham benda ini,
Kalau kita belajar sifat 20 dan sebagainya, maka kita akan memahami tentang perkara tersebut. Tamam. Jadi kerana tu kita dilarang untuk berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita boleh pada sudut tadi, iaitu sudut kita memandang bahawa bila mana kita berfikir tentang diri kita ini, bahawa kita ini lemah dan kita ini memerlukan kepada Allah, maka benarlah ucapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bukan makna siapa kenal diri dia maka dia kenal Tuhan, maka dia melihat Tuhan seperti dirinya. Tidak. Nah, ini tidak dipegang dan tidak disebut oleh para awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yang awam pun tak sebut macam tu, bagaimana para awliya akan sebut macam tu? Mustahil. Mereka tak akan sebut macam tu. Karena mereka arif billah Subhanahu Wa Taala. Dan apa kelebihan dan juga haqiqatul fikri wa samaratuh. Nah, kelebihan fikir, kelebihan dan juga faedah bagi fikir ni, kerana Nabi SAW mengatakan tafakkaru fi khalqillah ay makhluqatih. Berfikirlah kamu tentang makhluknya Allah Ta'ala sehingga hamba tersebut mengetahui asalnya tersebut secara umumnya. Walaupun tidak secara terperinci. Seperti langit dan juga bintang-bintang dan pergerakan langit dan bintang ini pada pergerakan bintang pada orbitnya dan sebagainya, bumi dan apa yang ada di dalam bumi, bukit, bukau, lautan, sungai-sungai, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kalau difikirkan tentang perkara tersebut, sebab itu perlu bagi kita untuk membaca, melihat kajian, saintis dan sebagainya. Tujuan dia untuk bukan berhenti pada sains, tapi sebaliknya berhenti kepada yang menjadikan alam tersebut. Karena mustahil alam yang kompleks, yang penuh dengan luar biasa ini terjadi dengan sendiri. Kalau kita perhati ambil daun, kemudian kita tengok di daun tadi ada dia punya urat daun. Kemudian ada di sebelah kanan, ada sebelah kiri. Kemudian dia akan daun urat tadi makin halus. Ada yang besar, kemudian dia makin halus. Kemudian bila kita tengok macam tu, kita akan tahu kata ini dijadikan oleh kuasa ataupun Tuhan yang luar biasa, yang tidak ada misalnya. Sehingga mampu bagi pokok tersebut untuk sedut air daripada bawah, naik dan disampaikan kepada setiap komponen di atas pokok tersebut. Maka ini tidak akan berlaku melainkan daripada kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala dan keagungannya Allah Taala. Itu yang disebut oleh Allah Taala, afala apa dia dalam Quran Allah Taala sebut ibili kaifa khuliqat tu, afala tanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, kan? Tidakkah kamu tengok, kan? Afala tanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Kamu tak tengok kepada unta bagaimana dijadikan oleh Allah Taala. Kenapa dijadikan unta sebagai misal di sini? Karena kejadian pada unta ni luar biasa. Yang Allah Ta'ala jadikan kepada unta ni luar biasa. Yang pertama, boleh berjalan di atas padang pasir dan keadaan kakinya tidak terbakar. Panah. Dan kemudian matanya boleh untuk menapis debu pasir dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ribut dan sebagainya boleh dihalang dengan hanya kelopak matanya dan juga bulu matanya yang ajaib yang Allah Ta'ala jadikan. Yang kalau kita berjalan di tempat tersebut, dengan keadaan unta tadi akan masuk penuh dalam mata kita dengan habuk. Kita tak akan mampu berjalan. Tapi ini makhluk yang luar biasa yang Allah Ta'ala jadikan. Yang kalau kita baca satu persatu tentang kejadian ibil, yang masyarakat Arab pada ketika tersebut, mereka hidup dengan ibil. Mereka hidup dengan unta. Dan diberikan contoh tadi untuk mereka memandang dan melihat dengan yang hampir dengan mereka. Dan kalau kita kaji dengan alam hayawan, kalau kita kaji dan melihat dengan alamnya nabatat, alam tumbuhan. Kalau kita kaji dengan alam as-samawat, hay'ah, iaitu ilmu astronomi dan sebagainya, maka kita akan dapati bahawa perkara ini tidak akan berlaku dengan sendiri. So tentu bila mana seorang tadi berfikir, tafakkur fi ala'illahi subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan memandang bahawa alam ini dijadikan oleh Tuhan yang Maha Agung. Sebab itu kita disuruh berfikir. Tengok pokok. Untuk apa? Subhanallah.
Maha Agung Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Suci Allah Taala yang kejadiannya tidak ada cacat dan celah. Ya. Kita tengok bukit bukau, pergi ke bukit, tengok di tepi rumah kita dengan bunga-bunga dan juga daun-daun dan sebagainya. Untuk apa? Untuk melahirkan zikrullah. Dengan tafakkur tadi, melahirkan kita untuk mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat orang tua di Turki, mereka kalau kata melihat sesuatu yang cantik dan indah, mereka akan mengingati Nabi SAW. Karena Nabi adalah pintu kepada Allah. Ini juga tawaduk sebenarnya. Nak menyampai terus kepada Allah, ini jalannya ahlullah. Maka mereka memilih untuk mengambil dengan jalan adab, melalui jalannya baginda Nabi SAW. Bukan kami yang terus sampai kepada Allah, tapi tidak boleh kami sampai melainkan melalui jalannya baginda Nabi SAW. Maka mereka akan mengucapkan salawat kepada baginda Rasul setiap kali melihat sesuatu yang agung, yang cantik, yang indah. Maka mereka akan berselawat kepada baginda Rasul SAW. Karena itu berfikir ni pada alaillah, pada ciptaan Allah, pada nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ya. Berfikir tentang hikmah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan alam. Berfikir tentang hikmah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan syariat. Maka keluarlah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang hikmah tasyri'. Hikmatul tasyri' yang dikarang oleh seorang ulama untuk kita fikir. Kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan sesuatu ini dengan sedemikian? Maka dikarang oleh beliau, dan ini adalah contoh bentuk kepada tafakkur yang dilakukan oleh para ulama untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentazimkan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tu tafakkur ini luas, umum. Nah, sebab tu tafakkur disebutkan di dalam sebahagian pandangan ulama, tafakkaru sa'ah khairun min ibadati 60 sanah. Sebahagian riwayat sebut begitu. Nah, berfikir 1 jam atau 1 saat. Sa'ah di sini dengan makna apa? 1 jam? Tak, sa'ah di sini maksud dia sa'ah mutlaqan. Atau sa'ah mutlaqah. Dengan maksud waktu yang umum. Maksudnya berfikir sedetik. Berfikir sesaat. Berfikir pada satu waktu. Itu maksudnya. Itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Kenapa? Kenapa sampai macam tu sekali? Karena kata ulama, disebut oleh sahib Ruhul Bayan, karangan Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kenapa berfikir 1 detik, 1 waktu yang singkat itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun? Karena fit tafdili wajhan, kata beliau. Ada 2 wajah kenapa didahulukan dan diberikan kelebihan kepada tafakkur. Karena yang pertama, yang saya sebutkan pada permulaan, bahawa tafakkur menyampaikan seorang tadi kepada Allah, manakala ibadah tuwassiluka ila thawabillah. Manakala ibadah menyampaikan kamu kepada pahala Allah, dan tafakkur menyampaikan kamu kepada Allah. Menyampaikan orang tadi kepada thawabillah dengan menyampaikan seorang tadi kepada Allah yang menjadikan dan memberikan pahala tadi, mana yang lebih utama? Yang lebih utama kepada Allah. Jadi kalau seorang yang pergi kepada raja untuk mengambil sumbangan daripada raja dengan yang pergi untuk melihat raja, mana yang akan lebih ta'aluk hatinya dengan raja? Raja mana yang seorang tadi dia akan lebih ta'aluk yang mana satu? Raja dia akan ta'aluk ataupun terikat hatinya dengan yang mana? Yang datang nak ambil sumbangan duit dia ke, ataupun yang datang nak melihat dia? Dah tentu yang datang nak melihat dia. Maka dia akan lebih kasih dengan yang ini. Kata dia, kamu datang kenapa? Saya datang kerana nak tengok raja. Saya datang bukan kerana nak ambil yang raja bagi saya. Tak, saya nak tengok raja itu sendiri. Tamam? Maka ini lebih ta'alluq, lebih terikat hati raja tadi kepada hamba tersebut. Jadi, yang mana menyampaikan kita kepada Allah, maka itu lebih baik daripada yang menyampaikan kita kepada selain Allah. Hatta thawab. Hatta pahala sekalipun. Maka, itu yang menyebabkan tafakkur sa'ah khairun min ibadati 60 sanah. Berfikir 1 saat, itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Yang kedua, kata ulama, kata Al-Imam Al-Alusi rahimahullah, tafakkur ini adalah amalul qalb. Tafakkur ini amalan hati.
Manakala ta'ah, ibadah semata-mata ini adalah amal jawarih, amal anggota tubuh kita, maka sudah tentulah yang berkait dengan hati itu lebih tinggi daripada al-jawarih. Karena hati adalah rajanya kepada anggota. Inna fi jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Maka qalb, hati, jantung hati kita ini adalah yang terbaik. Maka ibadah yang berkait dengan al-qalb itu lebih baik daripada ibadah yang berkait dengan al-jawarih semata-mata. Karena itu ini yang menyebabkan tafdil ataupun kelebihan bagi tafakkur dibandingkan dengan ibadah semata-mata tanpa ada hadirnya perasaan dalam hati. Ini yang disebutkan oleh al-Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala. Lepas tu kalau kita perhati, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu taala, kata beliau, tafakkur ni ada 6 jenis. 5 daripadanya harus dan 1 adalah haram. Ada 6 jenis tafakkur. 5 yang harus dan yang ke-6 yang terakhir itu hukumnya haram. Baik, apa jenisnya? Dan kelima-lima jenis tersebut ada natijahnya. Berbeza dengan yang ke-6 tadi, iaitu tidak ada natijah. Dia tidak ada natijahnya. Baik. Yang pertama, at-tafakkur fi ayatillah. Ini harus berfikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan juga alamat athar san'ihi atau sun'ihi. Apa yang telah Allah Ta'ala jadikan ini, kesan-kesan yang Allah Ta'ala jadikan, apa yang telah dijadikan Allah Ta'ala ini difikirkan olehnya. Ini yang dibuat oleh orang-orang yang melihat kepada alam nabatat, melihat kepada alam hayawanat, suka pergi buat kajian tentang binatang, suka untuk melihat tumbuh-tumbuhan, kemudian dibuat kajian tentang perkara tersebut. Untuk apa? Bukan untuk berhenti pada tumbuhan tadi, tapi sebaliknya untuk melihat bahawa keagungan Allah Ta'ala yang luar biasa. Dan setiap kali dia melihat keagungan tadi, akan makin terbit perasaan ta'zim kepada Allah Ta'ala. Semakin kagum dia dengan Allah. Sebab tu kena baca buku ensiklopedia tentang binatang. Kena baca ensiklopedia tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentang tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu saya ada karang kitab berkenaan dengan binatang. Tajuknya Irsyadul Ikhwan. Ila hukmi akli luhumil hayawan. Dan iaitu berkenaan dengan binatang dan juga hukum hakam memakan daging binatang. Dan diceritakan juga dalam tu sedikit ringkas hukum hakam dan binatang apa yang kita boleh makan. Yang juga sekarang oleh al-Imam Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala Asy-Syafi'i. Beliau mengarang kitab berkenaan dengan hayawan al-kubra. Dalam tu dibincangkan, diceritakan tentang binatang yang pelbagai dan kegunaannya, kelebihannya dan juga keagungan yang Allah Ta'ala jadikan kelebihan pada binatang-binatang tersebut. Bila kita baca, ni ensiklopedia binatang yang terbesar dalam dunia Islam yang dikarang oleh al-Imam Al-Damiri dan juga dikarang oleh Jahiz, Kitabul Hayawan. Dan ini juga kitab yang luar biasa yang perlu dibaca oleh kita semua untuk kita mengambil manfaat daripada apa yang dikarang oleh beliau. Ini untuk apa? Tafakkur fi ayatillah. Ini harus hukumnya. Yang kedua, tafakkur fi ni'amillah. Baik, apa natijah kepada tafakkur fi ayatillah? Natijahnya kita akan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur fi ayatillah ni akan mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tafakkur fi ni'amillah. Yang kedua, tafakkur pada nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ataupun yang mana diperolehi oleh hamba-hambanya. Dan apa natijahnya? Natijah kepada tafakkur fi ni'amillah, mahabbatullah. Kita kalau fikir tentang nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita, maka akan terbit perasaan mahabbah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena li'anna al-quluba jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Karena hati ini dijadikan oleh Allah Ta'ala, tabiatnya akan cinta kepada orang yang buat baik kepada dia. Maka kecintaan itu akan hadir. Maka karena itu kita disuruh berfikir tentang nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan.
Nikmat boleh tidur. Nikmat boleh kentut pun nikmat. Kerana ada orang yang terpaksa buat pembedahan kerana tidak boleh kentut. Jadi betapa nikmatnya orang yang kentut ni, maka dia boleh tahu kata kentut tu nikmat ketika mana dihalang daripada kentut. Ada seorang hamba Allah Ta'ala yang pernah dilihat oleh masyarakat di tempat dia mengambil orang panggil pasir di mana ditabur di atas kepala dia. Kemudian dia kata, aku ni adalah seorang yang penipu. Maka orang tanya kepada dia, kenapa kamu buat macam tu? Kata dia, kerana saya dulu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, kamu ujilah saya dengan apa saja ujian, saya akan mampu menanggungnya. Dan akhirnya Allah Ta'ala bagi apa ujian kat dia? Ditahan air kencingnya daripada keluar. Tak ada kencing. Kalau kita bahasa sekarang ni dipanggil kanser prostat. Kena prostat, tak boleh nak kencing. Selalu kencing dia tersumbat. Maka kata dia, saya tak tahan. Maka saya tipu sebenarnya. Saya mengaku kata saya akan tanggung semua yang Allah Ta'ala beri, hakikatnya saya tak akan mampu tanggung. Lepas tu jangan minta ujian. Jangan minta ujian tadi diberi kepada kita. Kalau diberikan ujian, sabar. Jangan minta. Karena minta ni tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. Karena Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dijauhkan kita dan diberikan kita dengan suatu yang kita tidak mampu tanggung, dibimbangi kita akan buruk adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika tersebut. Orang tidak akan diberikan dengan sesuatu, tidak akan ditimpakan kita dengan suatu ujian, melainkan kita pada ketika tersebut insya-Allah telah dijadikan oleh Allah untuk menerima dan juga bersabar dengan perkara tadi. Sebab tu kena doa kepada Allah, ya Allah, berikan aku dengan sabar, berikan aku ni dengan ketenangan pada jiwa kalau kita diberikan dengan ujian, dan jangan ditimpakan kami dengan ujian yang kami tidak mampu tanggung. Jadi itu tafakkur yang kedua. Tafakkur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Tafakkur yang ketiga yang diharuskan, tafakkur fi wa'dillah bil khairi wa thawabihi bin na'imil mu'abbad. Iaitu berfikir tentang janji-janji baik daripada Allah dengan pahala, dengan kebaikan, dengan nikmat syurga yang selama-lamanya. Dan apa faedah daripada tafakkur fi wa'dillah pada anugerah Allah Ta'ala ni? Natijatuhu ar-raghbatu fi a'malil khairi wa ziyadati minha. Jadi kita akan lebih semangat untuk buat baik dan kita akan menambahkan lagi kebaikan. Yang keempat, tafakkur fi wa'idillah. Bertafakkur pada perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Perkara yang ditakutkan oleh Allah kepada hambanya. Dengan iqab, dengan balasan neraka dan sebagainya. Kita fikir juga benda tersebut. Natijatuhu ar-rahbatu wal khawfu min Allah. Maka dia akan jadi takut kepada Allah. Dia akan jadi haibah kepada Allah Ta'ala dan dia akan kembali kepada Allah. Tidak akan melakukan dosa. Yang kelima, tafakkur yang dibenarkan, at-tafakkur fi tafritil abdi fi janibillahi wa ta'atih. Tafakkur tentang kekurangan hamba tersebut. Ataupun taksir, kurangnya hamba tadi dalam melakukan taat kepada Allah Ta'ala, dan hamba ini berlebih-lebihan dengan Allah Ta'ala, dengan tidak ada adab dan sebagainya. Maka natijah kepada fikir yang macam tu menyebabkan hamba ini akan malu dengan Allah dan akan merasa menyesal dengan apa yang telah dia tinggalkan daripada suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini 5 tafakkur yang dibenarkan. Tafakkur pada kejadian yang Allah Ta'ala jadikan, tafakkur pada nikmat yang Allah Ta'ala berikan yang kedua, tafakkur pada janji baik, berita gembira yang Allah Ta'ala telah berikan, baca Quran, tengok dalam hadis tentang syurga dan neraka. Dan kemudian tafakkur tentang wa'id, janji-janji yang buruk daripada Allah kepada yang melangkaui batas dan juga yang tidak mengikuti syariat agama Allah Ta'ala. Yang kelima, tafakkur tentang kekurangan daripada kita yang kita lakukan pada sehari-hari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 5 benda ni. 5 perkara ni, natijahnya akan jadi baik. Yang pertama akan jadi ma'rifatullah. Yang kedua akan jadi kasih dengan Allah. Yang ketiga akan menyebabkan kita suka untuk melakukan kebaikan. Yang keempat akan menyebabkan kita akan jadi takut untuk melakukan maksiat. Yang kelima akan menyebabkan kita malu dengan Allah. Kita jadi malu dengan Allah. Yang keenam, ini yang dilarang. Tafakkur yang keenam yang dilarang iaitu tafakkur fi zatillah. Berfikir tentang zat Allah.
Ini muharram, kata al-Imam Ma'ul Ainain bittifaqil ulama. Ini haram mengikut ittifaq para ulama, dan wala natijata lahu illa ad-dalalu wal idlal. Tidak ada natijah padanya melainkan hanya dalal, sesat dan akan menyesatkan. Ini yang dilarang oleh Allah Ta'ala yang disebut dalam surah Ali Imran kepada orang-orang yang menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mencari-cari ayat-ayat yang menyebabkan umat ni jadi tidak faham dan kemudian akan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dan kemudian akhirnya sampai kepada peringkat tajsimkan Allah Ta'ala, menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk dan sebagainya. Maka ini dilarang di dalam syarak dan tidak dibenarkan untuk kita melakukan sedemikian. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan kita dan juga menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa tafakkur kepada yang dibenarkan oleh Allah, tidak berlebihan daripada perkara tersebut sehingga berfikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bila kita fikir tentang Allah, maksudnya kita berfikir tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan, tentang perkara yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita, bukan dengan zatnya Allah, kerana la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tidak ada seorang pun yang mengenal dan mengetahui tentang Allah Ta'ala melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja, kerana kita ini makhluk. Tidak ada satu pun yang akan mampu untuk mengetahui tentang zat Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala sahaja. Jadi serahkan kepada Allah. Tak perlu kamu nak bincang Allah Ta'ala ini duduk atas langit. Allah Ta'ala ini berkaki, bertangan seperti dengan kamu. Ini fikiran yang dilakukan oleh golongan Yahudi. Golongan-golongan yang jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga Allah Ta'ala melindungi kita, keluarga kita daripada fahaman tersebut. Dan kita dijadikan di kalangan orang yang sentiasa beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beriman dengan apa yang telah Allah Ta'ala turunkan, dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan dan Allah Ta'ala kehendaki. Sebab itu disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, kami beriman kepada Nabi SAW. Nahnu nu'minu billah ala muradillah. Wa nu'minu bi Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman dengan Allah, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan kami beriman dengan Rasulullah dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah minggu hadapan kita akan sambung pada bab yang seterusnya, iaitu al-i'tizal an ahli al-ghaflah, yakni kita menjauhkan diri daripada ahli ghaflah, ahli lalai, orang-orang yang lalai. Dan ini faedah juga untuk kita menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih sekali lagi kepada semua, juga kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah yang menjadi penganjur kepada majlis ini bersama dengan Zawiyah Nasiriyah. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada beliau dan seluruh warga Matis, dan diangkat balak dan juga ujian yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sekarang ini, dan diberikan kita sabar dan juga mampu untuk berhadapan dengan ujian-ujian yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.